Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Kempen Pilihan Raya Negeri Melaka tidak adil. Pakatan Harapan mendakwa perlawanan politik Pilihan Raya Negeri Melaka berlaku di atas padang yang tidak sama rata. Pengarah Strategi Pilihan Raya Keadilan SIM Zizin berkata Pilihan Raya Negeri Melaka kali ini amat mencabar, khususnya kepada Pakatan Harapan. Menurutnya, prosedur operasi standard SOP oleh Kementerian Kesihatan mengenakan larangan kepada semua aktiviti berkempen yang melibatkan pertemuan di antara calon dan pengundi secara fizikal. Larangan itu termasuk ceramah, ziarah rumah ke rumah dan aktiviti walkabout. Jadi ini sangat menyusahkan. Pada masa yang sama, kalau kita tengok Melaka, dia dah masuk fasa 4, boleh pergi sekolah, boleh pergi mana-mana, ya, boleh pergi pasar malam, boleh pergi shopping kompleks. Tapi untuk parti politik yang memilih kerajaan yang akan datang, 5 tahun pemilihan kerajaan yang akan datang, semua tak boleh buat. Jadi ini menyebabkan ada rungutan, ya, terutamanya daripada pihak Pakatan Harapan bahawa ini adalah pilihan raya yang tidak adil. Ujar Zizin. Menurut beliau, walaupun sudah 2 hari berkempen tetapi masih tidak boleh masuk ke media perdana. Katanya kerajaan takut kalah. Mereka mengadakan SOP yang tidak munasabah dan tidak memberi padang yang sama rata. Beliau berharap kepada penyokong yang cerdik internet supaya menyampaikan maklumat dan pencerahan secara word of mouth supaya keluar mengundi Pakatan Harapan. Zizin berkata demikian dalam program khas PRU Dun Melaka pada 9 November. Terdahulu, Pakatan Harapan menggesa Menteri Komunikasi dan Multimedia untuk memberi ruang media rasmi kepada semua parti secara adil. Jawatankuasa Komunikasi Digital dan Multimedia Pakatan Harapan dalam satu kenyataan merujuk kepada SOP yang diterbitkan oleh Majlis Keselamatan Negara berhubung Pilihan Raya Negeri Melaka yang tidak membenarkan kempen secara tradisional. Namun, berkempen sepenuhnya secara media sosial juga belum dapat dilaksanakan dengan lancar. Para pengundi di Melaka yang tinggal di kawasan dengan capaian internet atau telekomunikasi yang tidak baik atau tidak mempunyai telefon pintar atau tidak fasih media sosial bakal tertinggal daripada menerima maklumat tepat dan terkini daripada calon parti-parti yang bertanding. Mereka sudah pasti mempunyai akses kepada saluran maklumat yang lebih tradisional seperti radio, televisyen dan surat khabar. Ini akan mengakibatkan kesenjangan akses maklumat serta ketimpangan amalan demokrasi yang wajib diatasi, kata kenyataan tersebut. Sehubungan itu, kenyataan tersebut menggesa menteri berkenaan untuk segera melaksanakan beberapa perkara iaitu pertama, memberi ruang sekurang-kurangnya 30 minit bagi setiap parti setiap malam untuk berceramah di TV1, TV2 dan Bernama TV. Kedua, memberi ruang sekurang-kurangnya 60 minit bagi setiap parti setiap hari untuk berceramah menggunakan Melaka FM dan Bernama Radio. Dan ketiga, mengadakan program forum perdana yang diwakili setiap parti sekurang-kurangnya sekali melalui saluran TV dan radio rasmi sepanjang tempoh kempen Pilihan Raya Negeri Melaka. Pakatan Harapan percaya dengan membenarkan semangat lebih terbuka media rasmi terhadap semua pihak ini akan merancakkan lagi amalan demokrasi di Malaysia, tegasnya. Jawatankuasa Komunikasi Digital dan Multimedia Pakatan Harapan dianggotai oleh Ahli Parlimen Pakatan Harapan Ahmad Fahmi Fazil, Khalid Abdul Samad, Hanayo, Wong Shuji dan Chan Min Kai serta Soraya Salim, Setiausaha Angkatan Wanita Amanah Negara dan Loh Ker Chian, Pengarah Komunikasi Wanita Keadilan. Sementara itu, Khalid yang turut serta dalam wawancara tersebut menegaskan bahawa populariti Adli Zahari amat jelas berdasarkan kepada maklum balas beberapa hari sebelum penamaan calon. Setakat ini tidak nampak adanya orang di Melaka yang ditemui yang menganggap Adli terlibat dalam penyelewengan atau kerajaan PH tak baik, ujarnya. Ini kerana, kata Khalid, prestasi Adli yang berjaya menunaikan 75% atau 62 daripada 85 poin yang nak diusahakan telah dijalankan. Khalid mengambil contoh kerajaan Pakatan Harapan melaksanakan 100 rumah percuma, bas percuma dan parking percuma pada hujung minggu di Bandar Melaka. Selain itu, beliau juga memulakan inisiatif projek empangan jernih dengan peruntukan kira-kira 200 juta ringgit bagi menyelesaikan isu bekalan air di negeri tersebut.
sediakan adanya perkhidmatan bas percuma. Ini lebih kurang macam dekat Selangor juga lah kita buat juga, dan parking percuma pada hari Sabtu dan Ahad. Ini maknanya bila time orang datang untuk kerja dan sebagainya tu okey, kenakan parking, tetapi pada hari cuti yang biasa yang orang keluar dengan keluarga ataupun pergi shopping dan sebagainya, wajarlah diberikan parking yang percuma, dan itu pun telah dilaksanakan. Dapatkan kelulusan projek empangan jernih, itu pun satu perkara yang bagus bagi negeri Melaka. Untuk Khalid berkata Kerajaan Pakatan Harapan memudahkan rakyat untuk bertemu Ketua Menteri menerusi Hari Bertemu Rakyat dan berjaya mengeluarkan 1,000 asnaf daripada belitan kemiskinan. Menurut Khalid, Pakatan Harapan ialah gabungan yang fokus dan komited kepada pentadbiran baik, amanah, adil dan DAP bersetuju mahukan kerajaan yang bersih. Ini berbeza dengan mereka yang berjuang atas dasar perkauman dan ketuanan Melayu tetapi tidak sensitif dengan rasuah dan pembaziran. Kenyataan ini disokong oleh Zizin yang berkata Barisan Nasional dan Perikatan Nasional dalam satu kerajaan persekutuan, tetapi pada pilihan raya negeri Melaka mereka berperang. Sebab itu rakyat keliru, saya pun keliru. Inilah kekecewaan yang berlaku. Hari ini mereka bergabung, esok mereka berpecah, kata Zizin. Gabungan Pakatan Harapan adalah solid.